Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 403. Ya. Qul islahul lahum khair. Katakanlah memperbaiki keadaan hidup mereka secara patut adalah baik. Kita masih lagi dalam ayat yang membicarakan tentang pergaulan kita dengan anak yatim. Anak yatim, anak yang kehilangan, yang kematian bapaknya. Ibu sebenarnya diberi nafkah padanya oleh, kalau dia dah bercerai, dia tak ada nafkah, maka nafkahnya keluarganya ataupun harta benda suaminya, bekas suaminya yang telah meninggal. Jadi Islam semuanya lengkap berbicara kalau mati macam mana, siapa nak beri nafkah kepadanya. Jangan fikir begitu sesama Islam. Selagi kita berfikir begitu, maka tidak ada perasaan kasih sayang. Islam ingin menanamkan bukan hanya setakat bergaul baik, anggap sesama agama, bukan setakat itu, tapi anggaplah mereka itu saudara, bukan saudara nasab tapi saudara seagama. Mana lebih tinggi saudara sama nasab, adik-beradik dengan orang Islam semua sekali. Sebenarnya adik-beradik satu agama adalah lebih luas dan lebih kuat, sebab hakikatnya lebih kuat. Oleh yang demikian, harus kita fikir apa yang disarankan oleh agama, oleh Islam, oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi. Kita lihat di dalam ayat ini, kita baca dulu. Qul islahul lahum khairun. Ayat ini menjelaskan kewajipan umat Islam memelihara kepentingan golongan yang lemah dan masyarakat. Ini Islam mengajar begitu. Terutamanya anak-anak yatim yang lebih utama mendapat perhatian tentang keselamatan diri dan harta benda mereka. Ada beberapa sebab anak-anak yatim perlu diberi perlindungan secukupnya. Satu, perlindungan. Mengabaikan mereka berkemungkinan merosakkan mereka dan selanjutnya merosakkan masyarakat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerosakan dan akibat yang bakal terjadi disebabkan kerosakannya. Ya. Anak yatim mesti dijaga. Kalau dia kehilangan bapa, dah sudah bapa tak ada, tetapi yang ada ialah semua orang Islam jadi bapa kepadanya, semua orang Islam jadi ibu kepadanya. Kalau semuanya begitu, semua orang Islam bapa kepadanya, dan ibu-ibu semuanya ibu kepada anak yatim, maka bagaimana anak yatim boleh jadi kacau? Dia tak jadi kacau sebab semua orang pergi ke mana-mana pun bapaknya yang beragama Islam itu bapak dia, yang beragama Islam itu ibu dia. Sekarang yang sedangkan sama ada ibu bapa tu dah mati ataupun dia masih hidup lagi, yang kacau tu kacau dah juga. Kacau. Anak-anak yang bapaknya tinggal rumah, tinggal anak-anaknya ke mana dia pergi, hantar dia ke kelas tuition umpamanya, macam-macam tuition.
tuition Al-Quran, tuition agama, tuition hatta tuition muzik, nyanyi dan sebagainya, bagi mengelakkan anak ni tinggal rumah dan tak tahu pergi ke mana. Katanya masa itu telah dibuat peruntukan untuknya menghadiri kelas-kelas kelas apanya ni, kelas macam-macam ni, kelas muzik, kelas nyanyi dan sebagainya, ada begitu. Jadi ini di luar saranan Al-Quranul Karim. Jika kita bimbang, rosak anak kita menjadi kacau, anak kita pergi masuk rumah orang, anak kita tidak terkawal, Islam mengawal macam mana semua bapa, semua ibu adalah bapa kepadanya, ibu kepadanya. Kita akan lihat ayat ni belum habis lagi. Yang kedua, anak-anak yatim adalah manusia yang mempunyai kehormatan dan tidak harus diabaikan kerana tiada sebab mengapa mereka diabaikan. Tak ada sebab. Kalau anak yatim ni kerana dia tak ada bapa, bapa yang mengharapkan kepada semua bapa-bapa yang beragama Islam itu adalah bapa kepadanya. Jadi itu Islam menjadikan ikhwanukum fid din, saudara kamu dalam seagama. Kita perhatikan Islam menganggap adik-beradik ini dua bahagian. Satu, adik-beradik nasab. Yang kedua, adik-beradik seagama. Mana yang lebih kuat? Adik-beradik seagama lebih kuat daripada adik-beradik keturunan. Adik-beradik keturunan ni kalaulah dia tu beragama Islam, ya sama dengan adik-beradik, sama dengan dirinya sendiri seolah-olahnya. Tapi kalau adik-beradik itu kafir, adik-beradik ataupun anaknya itu bukan Islam, ditukar agama, dia murtad, isterinya jadi murtad. Sejarah dalam Al-Quranul Karim ada menyatakan anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam keluar agama, murtad. Jadi bila murtad itu, Al-Quranul Karim mengajar Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Seperti dalam Al-Quran, Allah mengajar Nabi Nuh supaya jangan sama sekali menganggap anak kamu yang tidak beragama, yang tidak beragama tauhid itu, kamu menganggapnya masih keluarga kamu. Innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Ketika Nabi Nuh merayu kepada Allah supaya menyelamatkan anaknya yang tenggelam dalam banjir besar, innahu min ahli wa inna wa'dakal haq, rayuan Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, ini keluarga ini ahliku, keluargaku. Innahu min ahli wa inna wa'dakal haq, itu anak aku, tetapi janjimu adalah benar. Oleh yang demikian, maka tiada ada jalan bagiku untuk meminta. Janjimu lebih besar lagi daripada anakku, tapi bagaimanapun anak aku, kata Nabi Nuh. Innahu min ahli, keluargaku, wa inna wa'dakal haq. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jawapan kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, wahai Nuh. Dia kata, ya Nabi, ya ayyuhar rasul, Nabi Nuh, ya Nuh, innahu laysa min ahli. Anak kamu itu bukan anakmu, bukan keluargamu. Anakmu, tapi bukan keluarga kamu. Laysa min ahli. Sebab innahu amalun ghairu salih, dia bekerja amalan yang tidak baik. Oleh kerana kerja-kerjanya itu bukan kerja yang bersandar kepada hukum Allah, maka perlu kamu ingat bahawa dia bukan lagi anak kamu. Laisa min ahlik, wa innahu laisa min ahlika, laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, kerana dia beramal bukan amal salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun, jangan kamu minta kepada aku sesuatu yang kamu tak tahu. Kamu tak tahu, pengajaran ilmu kamu singkat sebenarnya dalam perkara gaib. Tuhan tahu perkara gaib, kamu tak tahu. Jadi oleh kerana kamu tak tahu, jangan kamu tanyalah, jangan kamu minta supaya selamatkan anak kamu. Sedangkan dia, amalan dia tidak salih. Amalan salih boleh dianggap salih kalau dia ini sudah
beragama tauhid. Dia memelihara, menjauhkan dirinya daripada syirik, daripada berhala. Ya, itu salah satu daripada amal salih sekurang-kurangnya. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu. Kembali sekali lagi kepada ayat ini, dikata yang ketiga, kemungkinan tersirat di sebalik, kemungkinan tersirat di sebalik anak-anak yatim itu waktu dan nilai-nilai yang cukup tinggi. Ini ayat ni mengajar islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Itu dia. Ini satu ayat yang tersirat sesuatu yang paling mulia, paling besar sekali, paling berakhlak sebenarnya dengan keluarga dan anak-anak dan adik dan dengan orang yang seagama dengan kita, seagama Islam. Sebagai contoh, Nabi SAW adalah anak yatim dan menjadi Nabi terakhir, Nabi pengakhir segala Nabi. Nabi kita anak yatim. Jadi bila Nabi kita anak yatim adalah sesuatu yang sangat besar dan mulia. Anak yatim kemudian seolah-olahnya dia dipelihara oleh orang Islam seluruhnya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala beri kedudukan yang istimewa kepadanya sebagai anak yatim. Tuhan jadikannya sebagai nabi yang terakhir, pengakhir segala nabi. Demikian juga dengan Nabi Musa alaihissalam, anak yatim yang terdidik di istana Fir'aun, akhirnya menjadi rasul yang besar. Itu dia, dua nabi, Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan lain lagi pun masih ada. Imam Syafi'i juga yatim yang dipelihara ibunya dan akhirnya menjadi seorang imam yang ilmunya memenuhi petala langit, yang la'u tibaqal ardi disebutnya. Dia memenuhi ilmunya besar sebesar mana? Sebesar bumi, memenuhi satu memenuhi bumi. Ilmu Nabi ilmu Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, ilmu memenuhi petala langit. Islam menitik beratkan penjagaan anak-anak yatim, tetapi bagaimana dengan makan, minum dan pergaulan dengan mereka? Ini satu saranan yang diberi oleh agama kita. Dengan anak yatim, makan dengan mereka adalah lebih baik. Makan dalam majlis makan minum, majlis kenduri misalnya, ada anak yatim zaman awal Islam. Anak yatim menjadi rebutan untuk makan sekali dengan mereka, supaya sekurang-kurangnya dia pernah mengamalkan ajaran wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kamu campurkan makanan dan minuman kamu dengan makanan dan minuman mereka anak yatim, maka mereka adalah saudara kamu. Ini satu rangsangan sebenarnya, satu rangsangan supaya kita makan dengan mereka. Jangan suruh mereka makan di sana, ujung sekali tu, pergi duduk tu, atau di luar, seolah-olahnya tempat yang jauh. Itu tak ada simpati kepada anak-anak yatim. Bukan setakat itu, Islam mahu campur makanan, satu talam dengan mereka, satu talam. Jadi bila makan satu talam ini, perasaan kita macam mana? Perasaan kita, ini anak kita, bapa dia Islam, meninggal dunia. Siapa bapaknya? Semua sekali orang Islam. Jangan anggap anak yatim ni anak buangan, anak yang tak ada keturunan. Tidak begitu, itu salah. Kalau kita tanam bahawa semua orang Islam, anak-anak orang Islam adalah mempunyai hubungan agama dengan kita. Anak kita hubungan nasab, hubungan keturunan. Kita anggap hubungan keturunan itu lebih tinggi dan lebih besar. Islam kata tidak. Islam kata hubungan keturunan satu, hubungan agama satu. Hubungan agama kita akan masuk kubur yang sama, kubur Bukit Tiara juga.
Tetapi kalau agama itu lain, kubur dia di lain, tak boleh hubungkan dengan, tak boleh letak dia di kubur sesama orang Islam, tak boleh. Itu dia. Jadi kita faham di situlah, kita faham di situ bahawa hubungan agama lebih tinggi. Makan bersama dalam satu talam, sebenarnya kita tak masuk, barangkali saya masuk apa nama ni, apa panggil, dakwah India, dakwah orang India tu, dakwah apa dia, tabligh, tabligh. Saya di India saya pernah pergi keluar bersama dengan orang, bukan orang India, orang mari dari orang Arab di seluruh dunia. Kita pergi. Jadi makan minum sama ada nasi ke roti ke ataupun apa saja yang mereka makan, kita makan sekali. Kita makan sekali dalam satu bekas. Kalau barang berkuah tu, yang hak kuah kita pun kita tolak ke dia, kuah dia pun dia tolak ke kita. Akhirnya satu talam tu licin. Malahan yang di jari dia tu dialah apa nama ni, jilatnya. Hak tarik tangan kita jilat. Kita tak jilat lah tangan dia. Tapi sampai begitu sekali Islam mengajar supaya wujud pada kita perasaan kasih sayang. Tak kira lah warna kulit, tak kira bangsa, tak kira bahasa, tak kira. Islam tak kira. Itu Nabi kata, itu al-ju'lan, sikap merasakan kita besar, sikap merasakan orang lain itu kotor. Ini namanya al-ju'lan. Apa makna al-ju'lan? Al-ju'lan, Said Qutb dalam buku dia ambil hadis ni, kemudiannya Yusuf Zaki terjemah al-ju'lan maknanya tahi ayam. Kita merasakan kita lebih suci, lebih bersih daripada orang lain. Itu al-ju'lan, tahi ayam. Jadi kalau tahi ayam ni yang busuk, tahi ayam lah, tahi ayam. Tahi manusia tidak sebusuk tahi ayam. Tapi kalau bila Al-Quranul Karim itu, hadis Nabi yang menyebutkan itu al-ju'lan, maka sikap orang yang merasakan dirinya lebih suci, lebih bersih, orang lain kotor semua sekali, tak boleh nak makan dalam satu talam, perlu diperbaiki bagi mewujudkan kasih sayang. Masalah pada hari ini, masalah kita tak boleh bersatu dengan orang lain. Tak boleh, kita cari asasnya tak betul. Asasnya ialah agama. Kita tidak nak bersatu antara Pasemah dengan Pasemah, Bacok dengan Bacok, Kota Baru dengan Kota Baru, bukan setakat Kelantan dengan Kelantan. Jadi itu adalah al-ju'lan, namanya busuk sangat. Orang nak kumpulkan hari ini kalau Malaysia sama Malaysia, begitu. Islam kata tidak. Oh, Islam sama Islam. Al-mu'minuna ikhwan. Orang mukmin saudara antara satu dengan lain. Ayat katanya di sini, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu gaulkan, campurkan makanan itu dengan makanan kamu, maka mereka itu saudara kamu. Saudara kamu, mana lebih tinggi, mana lebih kukuh. Kita walaupun saudara Islam sama Islam, tapi ini musim-musim Covid ni kita tak maulah misalnya. Tidak, kalau kita tu takutkan kuman COVID-19, jadi dia pun takut juga, dia pun tak mau mati juga. Berapa kita tak mau mati kita seorang, matilah dia. Kita lain, dia lain. Kita orang terpelajar, kita baca bahaya-bahaya kuman ini, kuman COVID ini, bila kena dia ni macam-macam lagi jadinya. Sebenarnya itu pun ju'lan juga. Ju'lan maknanya busuk. Carilah benda-benda yang wangi sikit bila hidup bersama Islam.
kita mula di sini, mula makan dulu. Kalau makan ini kita boleh sama, boleh makan bersama dengan mereka, maka banyak lagi perkara yang kita boleh bersatu. Bukan hanya masalah duduk di rumah. Kita tak bimbang nak keluar pergi berperang, di mana-mana pun kita nak perang bersama orang Islam, nak tolong orang Islam. Tak bimbang. Kalau kita mati, ada lagi orang tunggu di rumah, iaitulah semua orang Islam saya sebutkan tadinya ni bapa kepadanya. Jadi tak bimbang. Hatta kalau dia mati, isteri dia pun kita boleh jaga. Jangan bimbang yang hal ini. Ini Islam. Tak suka yang ni, kita payah nak cari satu asas yang memberikan kepada kita kasih sayang sesama Islam waktu hidup dan selepas mati. Hidup bagi orang Islam ni, jangan anggap dia hidup ni mati selesai segala-galanya. Tak ada. Bila kita mati, orang Islam juga bersaudara dengan kita. Dia akan doa kepada kita. Wala taj'al fina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita akan doakan kepadanya, sekurang-kurangnya dia kalau dia datang semayang mayat kita, dia doa kepada kita. Orang lain doa ke? Orang lain tak doa. Di sini dalam Islam, orang perempuan juga boleh semayang. Bukan boleh semayang, disarankan semayang mayat. Laki-laki dan perempuan sama sahaja. Malah bila Al-Quran meletakkan begitu, maka kita merasa besar sebenarnya hidup dalam dunia ini, kerana pekerjaan kita dalam dunia bersambung hingga selepas mati. Bersambung. Kemudian ayat ini menyarankan agar hubungan dengan anak-anak yatim ini bukan hanya memberi makan, minum dan pakaian sahaja, tetapi juga layanan perasaan dengan mencampuri makanan yang penuh makanan mereka dengan penuh rasa cinta dan senang hati, sebagaimana hubungan dengan saudara dan adik-beradik. Jadi kalau kita dengan adik-beradik kita jumpa dengannya, kita ada rasa kasih sayang pada dia. Sebab kasih sayang, mengapa kasih sayang? Sebab dulu kita sama-sama berada di bawah bimbingan ataupun didikan datuk yang sama, datuknya, dan begitulah perasaan dahulunya adik-beradik, walaupun sepupu tapi adik-beradik nasab. Jika perlu, makanan juga boleh dicampurkan kerana lebih merasa dan perasaan kasih sayang lebih terjalin. Campur makanan, sudu yang sama. Tak adalah kita letak yang itu khurafat. Kuman ni hak yang kita tak nampak, kita percaya. Hak yang kita tak nampak kuman. Hak yang kita tak nampak balasan hari akhirat, kita abaikan. Kita utamakan ini agama dan akhirat. Kuman itu kalau nampak dia tak basuh tangan, agama kita suruh basuh tangan. Ghsil yadaika qabla al-akli wa ba'dah. Basuh tangan sebelum makan dan selepas makan. Bukan basahkan tangan, tapi basuh. Jadi kalau Al-Quran, hadis juga menyatakan begitu keadaannya, maka mengapa kalau ada kesalahan di sana sini yang tak kena, bukan agama yang tak kena, hati kita, perasaan kita, didikan kita yang salah. Kemudian ungkapan, jika kamu campurkan makanan dengan makanan kamu dengan makanan dan minuman mereka ni anak-anak yatim dan mereka adalah saudara kamu, membayangkan layanan jiwa dan perasaan itu lebih penting, hingga kan jika tindakan mencampurkan makanan mereka dengan makanan kamu memungkinkan
berlakunya kesilapan, termakan atau terkurang hak mereka tidak dianggap salah kerana kasih sayang dan yang diperolehi daripada cara mencampurkan makanan itu lebih besar lagi. Jangan pula kita katakan kita campur tu nanti kita makan lebih banyak, dia sempat makan sikit je, dia dua suapan, kita dah lima misalnya, berdosa kita. Jangan campur, berdosa, termakan hak anak yatim. Tak ada begitu. Islam menganggap kasih sayang yang boleh didapati daripada amalan mencampurkan makanan kita dengan makanan mereka lebih besar daripada kita fikir yang sesuap dua suap nasi itu kecil sangat. Jadi itulah dia apa dia yang kita perolehi pada pagi ini, iaitulah cuba dekatkan dengan anak yatim, dan anak-anak sama anak pula akan lebih dekat lagi insya-Allah. Yang ditinggal oleh ataupun yang kita lihat makannya diambil oleh orang tabligh, maka itu adalah satu cara yang contoh yang kita menghidupkannya. Orang katanya itu sebab berlakunya COVID baru-baru ni. Sebenarnya hak tidak datang daripada situ pun lebih ramai lagi, tidak datang daripada jemaah tabligh talim pun ramai lagi yang terkena penyakit yang sama. Jadi oleh demikian jangan silap kita menyalahkan hukum dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan begitu untuk menguji kesabaran kita, menguji sejauh mana kasih sayang kita dengan mereka. Soal COVID boleh jadi dia datang daripada sebab-sebab lain, sebab tak basuh tangan, sebab kekotoran kawasan, masakan dan sebagainya. Banyak lagi perkara itu perlu diambil kira supaya kita tidak menjadi orang yang gopoh sebenarnya dalam menjatuhkan hukum dan menilai sesuatu tindakan yang dilakukan oleh satu kumpulan yang kita katanya kumpulan jamaah tabligh. Kata dulu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.